Assalamualaikum. So, kali ini video dari perkumpulan kami akan membentangkan tentang kesan-kesan pandemik COVID-19. So, I will introduce to myself. My name is Aino Ariza. So, hari ini saya akan introducekan pasal COVID-19 tu sedikit lah, like sedikit je. COVID-19 ialah coronavirus yang sebenarnya ialah coronavirus 2019 yang ia ditemui pada Wuhan, China pada tahun 2019, like almost 19 lah, tapi 2020 dia dah menular, like pendatang Malaysia, and tahun 2020 lah COVID-19 ni menular seluruh dunia and negara Malaysia lah. So selain itu, mengikut CDC, coronavirus ini ditemui pada tahun 1990-an. Kiranya macam zaman dulu tahun 1990-an dia pernah wujud, tapi tak menular macam zaman sekarang. So zaman sekarang penularan ni banyak and almost seluruh dunia. So jadi inilah kalau orang katakan coronavirus ni dia boleh bawa kematian, like, and boleh buat, so kena stay safe and kena jaga-jaga diri. So kena hati-hatilah. So apabila COVID-19 telah melanda Malaysia, ia telah mendatangkan banyak impak dan juga kesan-kesan yang negatif terhadap banyak sektor di Malaysia. Dan salah satunya ialah sistem pendidikan di Malaysia. Ini adalah kerana kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk membuat penutupan secara penuh terhadap institusi pendidikan yang ada di Malaysia, iaitu bermula pada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, kolej dan juga universiti. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan pelajar-pelajar di seluruh Malaysia belajar melalui online learning menerusi aplikasi Google Meet, Zoom dan juga lain-lain. Tenaga pengajar juga mendapat impak yang tinggi seperti pelajar. Ini adalah kerana mereka perlu menyediakan material pembelajaran yang perlu diubah sesuai dengan mengikut kesesuaian metod pembelajaran secara online ini. Dan itu sahaja untuk kesan negatif COVID-19 terhadap pendidikan di Malaysia. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar terhadap ekonomi Malaysia, termasuk penurunan nilai ringgit dan penurunan keluaran dalam negara kasar. Wabak ini juga memberi kesan buruk kepada beberapa sektor utama, termasuk sektor hiburan, pasar, peruncitan, perhotelan dan pelancongan. Selain kekurangan barang dan perkhidmatan, banyak bisnes terpaksa membiasakan diri dengan konsep penjarakan sosial serta perintah berkurung yang mempengaruhi operasi dan pendapatan mereka. Pandemik ini juga menarik perhatian terhadap keselamatan di tempat kerja dan eksploitasi pekerja migran yang bekerja di industri Malaysia. Pasaran saham di Bursa Saham Bursa Malaysia jatuh semasa pandemik tatkala para pelabur menjual sekuriti kerana jangkaan kesan ekonomi berikutan pandemik virus tersebut, bersama dengan pasaran saham membangun dan dijangka kekal sebegitu sehingga Jun 2020. Dengan China sebagai rakan dagang terbesar Malaysia, ekonomi negara itu terjejas secara langsung, dan pakar ekonomi telah memberi amaran bahawa pandemik virus yang berpanjangan dapat memberi kesan ketara terhadap keadaan KK negara. Pada akhir Februari, pelaburan Standard Aberdeen Malaysia juga meramalkan bahawa ringgit Malaysia akan semakin lemah disebabkan oleh suasana pandemik berserta dengan krisis politik Malaysia 2020. Pada 11 Februari 2021, dilaporkan bahawa produk domestik kasar kredian KK Malaysia telah menyusut sebanyak 34% pada suku keempat tahun lalu. Di samping itu, ekonomi Malaysia menguncup menyusut sebanyak 5.6% sepanjang tahun 2020 lalu, mencatatkan prestasi terburuk sejak krisis kewangan Asia pada tahun 1998. Sudah terhantuk baru tengadah, peribahasa Melayu yang membawa maksud sudah susah baru nak beringat. Sebagai manusia biasa yang lemah dan mudah dijangkiti, kita perlulah mematuhi SOP di Malaysia. Kesan daripada COVID-19 ini memberi dampak yang besar pada kita semua. Contohnya ni dan ni. Adakah anda mahu jadi seperti ni? Mati dalam keadaan COVID, ahli keluarga tidak dapat melawat pusara anda. Oleh itu, impak COVID ini bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan, malah sektor pembelajaran dan ekonomi. Tak ke telah banyak menyusahkan pelbagai pihak.
Saranan saya, patuhilah SOP dan ambillah vaksin untuk kita jaga kita. Sekian daripada saya. Ahli keluarga tidak dapat melawat pusara anda. Oleh itu, impak COVID ini bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan, malah sektor pembelajaran dan ekonomi. Tak ke telah banyak menyusahkan pelbagai pihak. Saranan saya, patuhilah SOP dan ambillah vaksin untuk kita jaga kita. Sekian daripada saya.